Kita telah membicarakan sebelum ini tentang pengharaman arak oleh agama-agama besar di dunia. Kita bicarakan tentang agama Islam, agama Yahudi, demikian juga para rasul yang diutuskan sebelum Nabi Isa AS mengharamkan arak, selain Nabi Musa AS dalam kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa sendiri mengajar kaumnya ataupun dalam Bible mengharamkan arak. Demikian juga apa yang diajarkan oleh agama Hindu dan agama Buddha menyatakan bahawa arak adalah haram untuk penganutnya. Sebab itulah sebenarnya tidak timbul isu tentang agama kami menghalalkan arak. Kita perhatikan kesemua agama ini berdasarkan kitab-kitab suci mereka, arak adalah haram. Sekarang kita lihat bahayanya arak sudut kesihatan. Mungkin tuan-tuan, perempuan boleh rujuk pada para doktor untuk mendapat penjelasan yang lebih detail tentang bahayanya arak sudut kesihatan. Cuma saya nak kaitkan sikit beberapa fakta bahayanya arak sudut kesihatan agar dapat kita lihat hikmah di sebalik seluruh agama mengharamkan arak. Seluruh agama-agama besar ni mengharamkan arak. Sebab itulah dengan perkara yang diharamkan oleh agama ini kita nampak bahayanya arak kepada manusia. Perkara yang pertama, kesan arak pada otak. Arak yang diminum oleh seseorang akan akhirnya masuk ke dalam darah melalui usus kecil. Kemudian darah akan dibawa ke jantung. Jantung akan mengepam ke seluruh badan sampailah ke otak. Jadi darah yang mengandungi alkohol akan berada dalam darah dan terus dibawa ke jantung, kemudian jantung mengepam sampailah juga ke otak. Apabila tubuh manusia ini telah pun seluruh tubuh manusia dah ada alkohol termasuk otak, dia akan menyebabkan gangguan kepada urat-urat saraf yang ada pada otak. Apa yang berlaku? Alkohol akan menyebabkan tekanan di kawasan-kawasan yang biasanya berfungsi untuk mengawal maruah dan disiplin. Sebab itulah orang yang minum arak, apabila dia dah mabuk, dia akan hilang perasaan malu. Dia akan hilang disiplin. Dia mungkin melakukan keganasan. Dia melakukan tindakan yang tidak ada perasaan malu dengan membuka aurat dan sebagainya. Ya? Keadaan ini menyebabkan seorang mula kurang perasan ataupun kurang perasaan malu ataupun fikiran bercelaru dan pergerakan mula tidak stabil, tidak terkawal. Dan arak pada hakikatnya dapat mengubah sikap seorang kerana apabila otak sudah tidak sedar, terganggu sarafnya, maka di kali itu tubuh manusia sudah tidak dapat terkawal lagi. Tumpuan dan pertimbangan akalnya pun sudah mula berada di luar kawalan. Halusinasi juga mungkin berlaku, di mana dia mungkin terbayang, ternampak bermacam-macam dalam kehidupan beliau. Sebab itulah kadang-kadang kita lihat orang yang minum arak melakukan aktiviti-aktiviti yang luar kebiasaan apa yang beliau lakukan. Semakin banyak jumlah alkohol yang diminum, semakin kuat otak tertekan sehingga boleh menyebabkan tidak sedar diri, dan pengambilan alkohol dalam jangka masa yang panjang boleh menyebabkan pengencutan bahagian hadapan otak yang menyebabkan otak dia akan terganggu. Ini bahaya alkohol pada otak. Kesan alkohol pada hati. Hati adalah merupakan organ yang penting yang melakukan proses detoksifikasi ataupun pembuangan toksin daripada badan. Dalam proses pembauran lemak, penghadaman makanan, menghasilkan protein, membunuh bakteria dalam darah, menghasilkan hempudu dan mengawal pembukuan darah. Namun yang jadi masalahnya apabila hati menerima bekalan darah yang mengandungi alkohol, menyebabkan ia akan menjadikan sel-sel hati akan tercedera. Setiap kali seorang minum arak, hatinya akan menerima darah yang beralkohol. Alkohol ini akan menyebabkan hatinya mengalami kecederaan. Sebahagian sel hati akan mati. Dan kematian sel-sel hati ini menyebabkan hati tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Proses detoksifikasi tidak berlaku dengan baik sebab
sel-sel mati, menyebabkan banyak toksin yang terkumpul di dalam badan. Sebab itulah orang yang selalu minum arak menyebabkan hatinya tidak dapat berfungsi dengan baik untuk melakukan proses pembuangan toksin, menyebabkan toksin akan terus berkumpul di dalam badan mereka. Dan toksin yang terkumpul ini akan menghasilkan ataupun menyebabkan berbagai-bagai penyakit, antaranya gangguan untuk tidur, kehilangan memori ataupun mudah lupa, mudah keliru, dan akhir sekali apabila sel dalam hati banyak yang mati, ia akan boleh menjadi sirosis yang akhirnya boleh menyebabkan risiko kepada kanser hati. Ingat, arak akhirnya boleh membawa kepada kanser hati ataupun sirosis hati. Yang ketiga, kesan arak pada jantung. Ini adalah satu perkara yang amat besar yang berlaku. Apabila jantung rosak, jantung berhenti mengepam, kita akan mati. Minum arak terlalu banyak pada satu ketika ataupun pengambilan yang berpanjangan boleh menyebabkan kesan yang amat bahaya kepada jantung. Ia menyebabkan jantung mengepam jadi lebih pantas. Dan antara yang masalah yang timbul ialah penyakit kardiomyopati, iaitu penyakit yang melibatkan otot jantung. Alkohol boleh menyebabkan jantung manusia tidak dapat mengepam dengan normal. Dan pengambilan yang berpanjangan dengan jumlah yang banyak boleh menyebabkan mati secara tiba-tiba ataupun penyakit stroke. Yang keempat, kesan arak kepada perut. Pengambilan arak yang berpanjangan dan berterusan akan menyebabkan keradangan kepada perut. So, keradangan yang ada pada perut ini menyebabkan pembengkakan yang berlaku. Keadaan ini tidak berbahaya di peringkat awal sekiranya dan boleh dirawat. Namun apabila dia berlaku secara berterusan dalam jangka masa yang panjang, ia boleh menyebabkan gejala sakit usus yang akhirnya boleh membawa kepada ulcer usus. Dan banyak kes berlaku, akhirnya ulcer usus bertukar menjadi kanser usus. Yang kelima, kesan arak pada saraf. Kesan arak pada saraf. Pengambilan alkohol yang berterusan dan berpanjangan boleh melibatkan fungsi sistem saraf pusat dan mengubah persepsi, emosi, gerakan, penglihatan, pendengaran dan bermacam-macam peranan badan akan rosak. Disebabkan saraf manusia terganggu apabila mereka mengambil arak. Kerosakan sel otak dan seterusnya boleh menyebabkan penyakit psikiatrik ataupun penyakit yang menyebabkan gangguan kepada otak, kecelaruan minda dan sebagainya, kecelaruan dalam hidup. Antara yang biasa boleh timbul kat sini ialah peminum arak yang berterusan boleh mengalami masalah halusinasi, bayangan-bayangan yang datang yang boleh mengganggu hidup mereka, dan ada kes halusinasi ini menyebabkan seorang itu boleh membunuh diri, kemurungan dan sebagainya. Yang keenam, kesan arak pada janin. Bagi seorang ibu yang mengandung, ini banyak kajian-kajian telah pun dilakukan. Bahkan banyak para doktor yang menasihatkan wanita yang mengandung jangan sekali-kali mengambil arak. Pengambilan arak, pengambilan alkohol yang berpanjangan akan merosakkan janin. Seorang ibu yang mengambil arak akan menjejaskan perkembangan janin. Bayangkan, kalau orang yang dewasa juga boleh terkesan dengan minum arak, bagaimana seorang ibu apabila minum arak dan janin juga akan terkena dengan embasan arak ini? Bayangkan apa yang telah berlaku pada janin. Banyak kes yang telah dicatatkan berlakunya kecacatan kepada bayi yang serius dan kecacatan kekal bagi ibu-ibu yang ketagihan arak, meminum arak, terutamanya sewaktu mengandung. Oleh itu, kesan kepada janin ini amat serius dan ialah kesan yang berpanjangan. Dan memang diingatkan selalu bahawa ibu-ibu yang mengandung
jauhkan daripada meminum arak. Alkohol akan masuk sampai ke plasenta melalui dan sampai ke janin. Daripada plasenta pergi ke janin, mengakibatkan gangguan yang boleh menyebabkan kerosakan kepada bayi yang dikenali sebagai gangguan spektrum bayi yang disebabkan oleh alkohol, menyebabkan rupa paras berubah, dan ia juga boleh menyebabkan kebantutan dan juga kecacatan pada janin yang menjadi kecacatan yang kekal. Yang ketujuh, masalah kanser merupakan pembunuh yang utama, pembunuh yang amat bahaya di abad ini, dan scientifically terbukti pengambilan alkohol yang berpanjangan juga boleh menyebabkan kanser. Kajian yang telah dilakukan oleh National Cancer Institute di Amerika mencatatkan pada tahun 2009 sebanyak 19,500 kematian dicatatkan kerana kanser yang berpunca daripada meminum alkohol, pengambilan alkohol. 19,500 kematian dicatatkan pada tahun 2009. Kajian yang dilakukan oleh National Cancer Institute di Amerika berpunca daripada pengambilan alkohol. Dan banyak lagi keburukan-keburukan arak, antaranya kerosakan pada kulit. Orang yang minum arak kerap buang air sebab dia mengganggu hormon yang menahan kencing, kekurangan darah, dan bagi perokok ia boleh mengalami risiko kanser sebanyak 15 kali ganda pada bahagian mulut dan tekak sekiranya dia mengambil alkohol. Penghisap rokok yang mengambil alkohol menghadapi risiko sakit kanser mulut dan tekak lebih tinggi. Tuan-tuan sekalian, ini antara hikmah kita lihat kesemua agama yang kita bicarakan sebelum ini mengharamkan arak. Dan Islam antara agama yang amat menekankan pengharaman arak, dan umat Islam menerima bahawa arak haram. Demikian juga perlu diingatkan pada penganut agama-agama yang lain. Bagi mereka yang berusaha untuk mengadakan pesta minum arak contohnya, dengan dakwaan bahawa agama kami tidak menghalang minuman arak, rujuk kembali pada kitab-kitab agama kamu, bahawa dalam kitab-kitab agama Yahudi, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, arak adalah haram. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, ma'askara kathiruhu faqalilu haramun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Apa yang sedikit memabukkan, banyak tetap mabukkan. Perkara yang banyak boleh menyebabkan kemabukan, sedikit pun mabuk. Jadi tak ada isu, saya minum tak mabuk. Tak. Kalau perkara itu, minum banyak jadi mabuk, sedikit pun jadi haram. Ma'askara kathiru faqalilu haramun. Apa yang bila minum banyak jadi mabuk, sedikit pun haram juga. Kullu muskirin haramun. Setiap suatu yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kullu syarabin askara fa haramun. Mana-mana arak, minuman yang memabukkan adalah haram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, apa yang disebutkan oleh Al-Quran, Al-Quran menjelaskan wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-Quran ataupun agama Islam menghalalkan perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara-perkara yang tak elok. Ini hikmah di sebalik mana Allah SWT menjadikan perkara-perkara yang haram, dan arak yang memang haram itu mendatangkan banyak keburukan-keburukan seperti mana yang telah pun kita bincangkan, dan arak juga diharamkan oleh agama-agama yang lain. Ini perbincangan kita tentang apakah pandangan agama-agama lain terhadap arak, di mana agama-agama seluruh dunia, agama Islam, agama Yahudi, agama Kristian, agama Hindu, dan agama Buddha mengikut ajaran kitab rasmi mereka adalah mengharamkan arak, dan ia selari dengan ajaran Al-Quran, di mana Al-Quran menyatakan bahawa perkara yang baik adalah perkara yang halal adalah perkara yang baik, dan perkara yang haram adalah perkara yang tidak elok yang perlu dijauhkan.